Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan proceed untuk 5.2, damping and resonance, perlembapan dan juga resonance. Okay, so sebelum tu sepatutnya awak dah tahu apa itu wave, gelombang. Wave tu ada dua, longitudinal wave and transverse wave. Okay, so yang ni untuk simple je dua benda ni. So yang pertama kita tengok untuk damping. Damping perlembapan. Okay. So dikata dalam satu in-oscillating system of the pendulum does not continue with the same amplitudes indefinitely except when the system. Okay, so maksudnya dalam satu sistem amplitude tu takkan kekal selama-lamanya begitu. Satu masa dia akan berkurang dan dia akan berhenti. So the process tu adalah, nama dia adalah damping process. Okay, perlembapan, di mana berkurangnya, decrease in the amplitude. Okay, tu dia punya keyword dia, pengurangan amplitude dalam satu sistem, namanya adalah damping, perlembapan. Okey, macam ni lah saya bagi contoh yang paling simple lah. Awak pergi taman, adik awak main buai, awak tolak adik buai, tolak buai tu, takkan selama-lamanya adik awak berayun kan. Satu masa dia akan makin kurang, and last sekali dia akan berhenti. Okay, so itu adalah dia punya proses, damping proses, perlembapan. So macam mana proses perlembapan ni boleh berlaku? So dia ada dua faktor yang mempengaruhi damping. So yang pertama adalah external damping, perlembapan luar, dan juga internal damping, perlembapan dalam. Okay, so yang pertama kita tengok untuk perlembapan luar. Okey, kenapa satu sistem tu akan berkurang dia punya amplitude dia? Adalah disebabkan oleh external damping of the system is the loss of energy to overcome frictional force or air resistance. Dia berkurang disebabkan oleh adanya rintangan udara. So itu adalah external damping, perlembapan luar. Dan yang kedua, internal damping, the loss of energy due to the extension and compression of the molecule. Pendek kata, disebabkan oleh buai itu sendiri, sistem ataupun zarah-zarah dalam buai itu menyebabkan dia makin slow, dia punya oscillating dia tu. Okay, so simple je lah. So damping dipengaruhi oleh dua faktor, external damping dan juga internal damping. Okay, so ini adalah graf bagi damping proses. So di mana dia akan menyebabkan amplitude dan juga energy of the system decrease. Ni masa awal-awal ni. Patutnya awak dah tahu apa itu amplitude, belajar dah kan sebelum ni. So dia punya amplitude akan gradually decrease sampailah satu tahap dia akan zero. Okay. Okay, so macam mana kita nak pastikan satu sistem tu akan terus bergerak? So itu namanya external force must be applied. Kita akan kenakan satu daya luar kat dia. Contohnya macam adik awak tadi main buai, lepas tu dia nak berhenti, awak pun tolak lagi. Lepas tu dia nak berhenti, awak tolak lagi. So maksudnya awak sedang mengenakan satu external force dekat dia supaya dia bergerak secara terpaksa. It's called a force oscillation, ayunan paksa. Okay. Okay, so dia sambung terus untuk the frequency of a system. Okay, ni adalah sebenarnya untuk kejadian yang kedua, iaitu resonance. So first kali awak kena tahu apa itu natural frequency. So dia state dekat sini adalah frequency of a system
which oscillate freely without the action of an external force. Maksudnya satu-satu sistem tu dia bergerak dengan sendirinya tanpa ada daya luar. Maksudnya dia dah bergetar dengan sendirinya dah. Dia dah ada dah dia punya frekuensi dia dah. Dan frekuensi itu namanya adalah natural frequency. Frekuensi asli. Okay. So apabila satu daya luar dikenakan kepada satu sistem yang sama dengan natural frequency itu akan menyebabkan berlakunya resonance. Okay. Resonance occurs when a system is made to oscillate at the frequency equivalent to its natural frequency. Okay, so result dia, sistem yang mengalami resonance tu akan dia punya maximum amplitude, bergetar secara maksimum. Okay, key point dia untuk resonance adalah frekuensi yang kita kenakan ataupun frekuensi luar is equal to the natural frequency of the system. That's why awak kena tahu dulu apa itu frekuensi, apa itu natural frequency of the system. Okay, so kalau dalam lab kita ada ni namanya adalah button pendulums. Okay, button pendulum ni untuk membuktikan kejadian resonance. Okay, so dia kata apabila X ni oscillate, yang lain juga akan oscillate. Tapi pendulum B akan oscillate secara maksimum disebabkan oleh dalam kes ni dia punya panjang wayar sebagai dia punya frekuensi lah, faktor yang mempengaruhi. Maksudnya panjang wayar B ni adalah sama dengan frekuensi asli of X. Okay, so menyebabkan sistem tu akan mengalami resonance. So B akan mengalami resonance lah sebab sama dengan frekuensi asli tu. That's why lah dia bergerak secara maksimum. Okay, so dalam hidup kita ni banyak untuk effect of resonance. Okay, so yang pertama kita ada tuner in a radio or television. Kita setkan radio kita, contoh berapa, Hot FM 105.0. Kita kena set 105.0 sama dengan frekuensi asli dia. Maksudnya yang dia dah set dah dekat satelit tu. That's why kita boleh dengar. Okay, so itu adalah salah satu kebaikan resonance. Okay, so yang kedua kita ada bunyi muzik. Macam mana trumpet boleh berbunyi? Maksudnya apabila kita tiup tu, kita punya frekuensi getaran suara kita sama dengan frekuensi asli alat muzik tu. So lepas tu akan berlakunya resonance. So dia boleh dengar lah ataupun dia boleh bunyi lah. Okay, tapi resonance ni ada juga dia punya keburukan dia. Okay, ia akan menyebabkan satu jambatan collapse apabila amplitude of vibration increase as a result of resonance. Okay, so awak boleh Google dalam YouTube Tacoma Narrow Bridge. Macam mana kita tengok jambatan ni mengalami resonance. Maksudnya daya luar, kita tak tahulah contohnya ribut ke angin ke, daya luar tu, frekuensi daya luar adalah sama dengan frekuensi asli jambatan tu, menyebabkan jambatan tu bergerak secara maksimum. Dia punya amplitude dia akan menyebabkan runtuhlah dia punya jambatan tu. Okay, dah habis. Okay, so itu adalah untuk resonance dan juga damping proses. Okay, thank you.